tentang kampung Cina dijadikan tapak UNESCO dan ramai yang tak setuju membantah Melayu kita terancam dan sebagainya. Saya nak baca berita tahun 2000. Terengganu akan mohon UNESCO iktiraf keunikan warisan Cina. Kerajaan negeri Terengganu akan menghantar Kerajaan negeri Terengganu akan menghantar permohonan kepada Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNESCO untuk mengiktiraf keunikan budaya dan warisan masyarakat Cina di negeri itu, khususnya di kampung Cina. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman berkata, masyarakat Cina di Terengganu tidaklah ramai, iaitu hanya selamai 28,300 orang sahaja. Namun mereka sekarang ini sangat hebat dan berbeza daripada masyarakat Cina di negeri lain. Antara generasi Cina Terengganu yang boleh membaca tulisan Jawi, memasak masakan Melayu, selesa memakai kebaya dan baju kurung, malah bercakap dalam logat Melayu. Jadi kita berharap warisan kebudayaan ini akan dapat pengiktirafan UNESCO, katanya. Tuan-tuan, saya video kan tulis ada satu profesor ni lah, dia kata, adakah kita cuba nak membumiputrakan kaum Cina di negara kita yang mana tanah Melayu ini? Kadang-kadang tuan-tuan kan, profesor pun belum tentu dia bijak dalam berfikir. Dia mungkin bijak dalam buku dia, tapi belum tentu dia bijak dalam pemikiran dan juga dalam orang kata kematangan dia, terutama dalam melihat aspek kita sebagai rakyat Malaysia. Kalau dia nak bercerita soal Cina bukan Melayu, dia kata Cina ni bukan Melayu. Bangsa lain ramai juga bukan Melayu, orang asli bukan Melayu, Iban bukan Melayu, Bidayuh bukan Melayu, Kadazan bukan Melayu, Melanau pun bukan Melayu. Tuan-tuan, saya tidak ada masalah, saya orang Melayu, untuk kita nak bangga dan mempertahankan bangsa kita. Tetapi biarlah kita mempertahankan bangsa dan budaya kita daripada dengan cara kita memperkasakan orang kita dan budaya dan bangsa kita. Bila bangsa lain lagi maju daripada kita, kita dengki. Kita kata habislah bangsa kita sebab bangsa lain lagi maju. Sepatutnya, sebagai satu bangsa yang nak maju, kita kena tanam pemikiran. Kalau dia maju, macam mana aku nak lebih maju daripada dia? Bukannya, sebab dia maju, kita mesti jatuhkan dia. Itu yang menyebabkan kita tak boleh naik sampai bila-bila. Tuan-tuan, bila saya keluar daripada bumi Sarawak pada tahun 1995, saya ingat lagi. Masa tu tak ada apa. Kita tak ada handphone, kita tak ada WhatsApp, kita tak ada email, tak ada. Semua tu tak ada. Dan bila saya dihantar oleh mak bapak saya dekat Pudu, ingat lagi Hotel Pudu masa tu, pergi masuk college pada ketika itu, saya kena tinggal macam tu je. 18 tahun tak pernah berpisah dengan mak ayah. Tiba-tiba saya nak kena merantau. Saya tak pernah duduk asrama yang mana saya kena berpisah. Saya kena merantau. Dan bila saya merantau, saya dapati bahawa walaupun saya ni orang Melayu Sarawak, tetapi budaya Melayu Sarawak dengan budaya Melayu Semenanjung berbeza. Not in a bad sense, in a good sense. Bila saya jumpa orang Kelantan, oh macam ni. Bila roommate saya masa tu orang Terengganu. Dalam first year, second year saya tukar dengan orang KL. Jadi roommate saya tu pindah lah. Orang lain orang KL masuk kan. Saya jumpa orang Kedah, macam ni orang Kedah. Orang Negeri Sembilan, orang Johor, bangsa Jawa, kita jumpa dengan yang bukanlah bangsa Jawa, tapi dia Jawa, Melayu Jawa. Kan? My best friend dulu dia Melayu Jawa kan. Kan? Melayu Jawa. Dia Jawa lah, tapi yelah dekat Malaysia dia dipanggil Melayu lah kan. Kita pelbagai kita jumpa. Kemudian as time goes by, bila saya keluar, saya berada dekat situ, saya realise one thing. Saya tak boleh berharap kepada sesiapa untuk berjaya. The only person yang saya boleh harapkan selain daripada Tuhan adalah diri saya sendiri. Saya tak kenal sesiapa, saya tak ada saudara mara, saya tak ada kebergantungan dengan sesiapa. Mak ayah saya bukan orang kaya. Saya tak boleh harap dengan duit mak ayah saya untuk saya nak teruskan hidup. Saya kena bergantung dengan diri saya untuk saya nak berjaya. Saya tak boleh nak harap dengan sesiapa kecuali diri saya sendiri. So, point saya adalah, kadang-kadang tuan-tuan, bila kita berada dalam keselesaan, itu yang kadang-kadang menjadikan bangsa kita bangsa yang sentiasa nak berada dalam selesa. Dia tak nak keluar daripada kepompong ketidakselesaan tersebut.
So bila bangsa lain lebih maju daripada dia, dia kata, tengok bangsa lain daripada maju kita. Habislah kita. Saya fikir, kenapa? Kalau bangsa lain lebih maju daripada kita, kalau saya akan tanya macam mana dia maju? Kenapa dia maju? Apa menyebabkan dia maju? Apa benda yang saya boleh belajar daripada dia yang saya boleh majukan diri saya supaya sama atau lebih daripada dia? Bila Grab ni, tuan-tuan ingat Grab dulu kan? Grab tu antaranya diasaskan oleh 2 atau 3 orang pengasas dia Cina Malaysia. Dia adalah Cina berbangsa Malaysia. Berbangsa Cina warga negara Malaysia. Sebelum mereka akhirnya berpindah ke Singapura dan diswastakan, apa orang kata, diletak di IPO dan sebagainya lah. Tetapi pengasas dia adalah Cina. Bangsa Cina. Dan mereka memang betul. Dia bukan dia orang-orang miskin is. Ya, saya tahu. Tetapi mereka tak bergantung dengan kekayaan mak ayah dia. Mereka mulakan dengan cara mereka. Saya kaji, saya belajar, saya buka buku, saya tanya orang, macam mana mereka berjaya. Saya tahu mereka dapat dana daripada Cradle, antaranya. So, saya jumpa dengan pegawai Cradle tu, saya tanya, berapa dana mereka dapat? Saya ingat saya pada awal mereka dapat RM500,000. Pada awal tu mereka RM500,000. Sebelum jadi Grab, mereka adalah My Taxi kalau tak silap saya. So, dari situ saya tengok macam mana dia improve, macam mana dia cari dana. Saya kaji dan belajar. Supaya kita pun dapat belajar sama. Tetapi tuan-tuan, instead of kita nak belajar daripada orang lain yang lebih berjaya, orang Melayu kita ni lebih suka untuk nak berdengki dengan orang lain. Tak, tuan-tuan. Nga Komeng kata, dia cadangkan kampung Cina tu untuk diletak di bawah UNESCO. Kemudian dia kata, kenapa kalau ada kampung Melayu nak diletakkan di bawah UNESCO, cadangkanlah. Kita sibuk nak marah dia letakkan kampung Cina tu di bawah UNESCO. Tuan-tuan, kita ada cadang tak kampung Melayu untuk kita nak letak di bawah UNESCO? Kalau saya jadi tuan-tuan, kalau saya betul ada satu kampung tradisi yang kita letak di bawah, boleh letak di bawah UNESCO, saya lebih rela saya pergi jumpa dia dan cadangkan kampung kami ni lebih sesuai untuk diletakkan di bawah UNESCO. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kampung Cina itu diletak di bawah UNESCO, dia di bawah orang kata warisan yang dijaga. Salah satu benda yang akan maju adalah pelancongan. Bayangkan pelancong-pelancong daripada China umpamanya datang ke negara kita. Dia nak tengok juga, macam mana China datang ke negara kita ni? Apa dia punya budaya? Berbeza atau tidak? Saya pun interested. Contohlah, tahu tak tuan-tuan bahawa di Afrika Selatan ada kampung Melayu. Di London pun ada kawasan Melayu dipanggil. So saya pun interested nak pergi ke sana. Tengok macam mana kampung Melayu di negara lain. Walaupun kita orang Melayu di Malaysia. Berminat untuk melancong, untuk melihat budaya kita di negara orang lain. Persamaan dan perbezaan dia. Tapi kita jadi dengki. Kita jadi bangsa yang sentiasa berdengki pada orang lain. Kita jadi bangsa yang sentiasa dengki pada bangsa lain. Bila tengok bangsa lain maju, bangsa lain ke depan, kita marah kerana mereka ke depan. Sepatutnya kita jadi bangsa, kalau mereka berlari 2 tapak ke depan kita, kita kena merancang dan berusaha supaya kita lari 3 tapak ke depan dia. Baru kita boleh jadi bangsa yang maju. Sampai bila kita nak jadi bangsa yang gunakan kekuatan, gunakan politik, gunakan kuasa, bangsa lain maju, tarik dia ke bawah. Bangsa lain maju, tarik dia ke bawah. Yang penting, mereka tak naik, kita tak naik, sama-sama tak naik. Sampai bila negara kita nak maju? Sampai bila, tuan-tuan? Dia kata, tapi mereka maju, dia akan menjahanamkan bangsa kita. Tuan-tuan, kalau mereka maju, kita lebih maju daripada mereka, siapa yang jahanam? Bila masing-masing maju, bukan masalah jahanam. Masing-masing akan dapat benefit di antara masing-masing. Saya kata, kalau saya jumpa ada one Indian datuk ni lah, satu datuk India ni. Dia mempunyai pattern, puluhan pattern. Pattern kajian dia. Dia doktor, PhD doktor dalam bahagian farmakologi. Dia ada puluhan pattern di dalam dan luar negara. Pattern yang dia cipta. Saya tertarik dengan ciptaan dia. Dan saya tertarik dengan kaedah dia, apa orang kata, mengkaji. Terus mengkaji, mencipta. Berkawan dengan pelbagai bangsa, pelbagai negara untuk mendapat ilmu. Bila dia maju, dan saya tahu dia spend million untuk dia nak maju, nak dapat benda itu. Bila dia maju, ada jaki 2-3 orang, tengok bangsa lain maju, kita kena jatuhkan dia. Now,
Kalau macam tu, kita tak lama sebagai satu bangsa yang maju, tuan-tuan. Akhirnya, yang menjatuhkan kita bukan orang lain. Yang menjatuhkan kita adalah bangsa kita sendiri. Orang kata, dekat KL ni, orang Melayu kita tak mampu nak beli rumah dekat KL tu. Saya kata, tak, ada je orang yang mampu sebenarnya. Kita je tak tahu. Tapi soalan saya, kenapa kita tak mampu? Adakah bangsa Melayu ini kita dilahirkan dengan bodoh semula jadi? Adakah bangsa Melayu ini dilahirkan dengan bodoh semula? Adakah bodoh itu semula jadi atau bodoh itu sesuatu yang dicipta? Bagi saya, tuan-tuan, bodoh atau pandai bukan lahir, bukan dalam DNA kita. Bodoh atau pandai itu daripada environment kita. Kalau kita berada di dalam environment yang membodohkan kita, maka bodohlah kita. Tetapi kalau kita keluar daripada environment yang membodohkan kita, maka kita akan berada dalam environment yang memajukan kita. Dulu saya ada galangan kawan-kawan saya lah. Kawan-kawan saya. Bukan saya nak salahkan kawan-kawan saya inilah. Tapi bila saya berada di kalangan mereka kan, saya rasa saya tak boleh maju. Cara pemikiran, cara percakapan, budaya yang dia bawa, bukan budaya yang boleh memajukan saya. Dan saya kata saya tak putus hubungan dengan mereka. Sampai sekarang saya masih berhubung. Tetapi saya keluar daripada kepompong itu. Saya keluar daripada kepompong itu, saya cari environment yang lain. Orang Melayu kita, kalau dekat negara luar, kita antara yang maju. Afrika Selatan, antara yang pegang ekonomi adalah orang Melayu. Di London, antara yang pegang ekonomi adalah orang Melayu. Tetapi bila kita berada dalam zon keselesaan, itu yang kita jadi macam ni. Itu benarlah kata orang dulu-dulu, tuan-tuan. Kalau kita nak maju, pergilah mengembara.